Jangan ganggu gugat kestabilan politik negara. Malaysia duduki ranking pertama skor ketekalan 5G global. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pendekatan yang proaktif perlu diambil kerajaan dalam melaksanakan agenda pembaharuan bagi memperkukuh daya saing negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, usaha itu penting bagi memastikan Malaysia muncul sebagai sebuah ekonomi mampan sejajar dengan keperluan semasa. Dalam istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, Seri Paduka Baginda mahu kerajaan menyediakan insentif yang menarik selain memudahkan segala urusan melalui tadbir urus yang cekap dan prinsip kerja berintegriti. Saya tidak suka dengan sistem yang banyak red tape. Oleh itu, kecekapan proses kerja, tadbir urus setiap agensi kerajaan mestilah sentiasa dinilai dan ditingkatkan. Agensi penguatkuasa juga hendaklah menjalankan siasatan dengan lebih cekap dan cepat supaya sesuatu kes itu dapat diselesaikan dengan segera. Sultan Ibrahim turut mengingatkan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu-gugat kestabilan politik negara. Ingin saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Sehubungan itu, baginda berharap ahli parlimen memberi tumpuan kepada usaha membela nasib rakyat, bukannya kepentingan parti politik dan diri sendiri. Yang di-Pertuan Agong turut menyokong hasrat kerajaan untuk segera mengambil langkah penjimatan termasuk melaksanakan pemberian subsidi secara bersasar. Titah baginda, kerajaan sedang menanggung beban hutang yang semakin besar dan berada dalam kedudukan defisit fiskal sejak tahun 1998. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Semasa pemerintahan saya ini, kerajaan akan berjaya memperolehi lebihan fiskal setiap tahun. Dalam titah sulung selepas dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 31 Januari lepas, Sultan Ibrahim juga mahu Malaysia lebih tegas dalam mendukung soal keamanan dan menentang keganasan di peringkat antarabangsa. Ini termasuk dalam isu Palestin. Malaysia perlu tegas menyuarakan pendirian isu Palestin dengan menggesa supaya gencatan senjata segera dilaksanakan dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza dipercepatkan. Selain itu, ada di peringkat ASEAN maupun dunia, Malaysia perlu terus aktif berperanan dalam memupuk semangat perpaduan dan memacu kemajuan, mengambil kira cabaran geopolitik di perkembangan serantau. Sementara itu, titah Yang di-Pertuan Agong mencerminkan harapan baginda yang mahu melihat kestabilan politik di negara ini.
Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap persidangan Parlimen kali ini akan menguatkan lagi kerjasama semua pihak sekaligus dapat terus membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat. Beliau turut berkongsi beberapa keping gambar istiadat itu menerusi hantaran di laman Facebook. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula menyifatkan titah Sultan Ibrahim syarat dengan pesanan buat semua ahli parlimen amati, berhalusi dan jadikan panduan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memberi jaminan semua ahli parlimen kerajaan akan memberi komitmen yang tinggi dalam persidangan Dewan Rakyat kali ini. Beliau bersama Perdana Menteri dan seluruh ahli parlimen telah bersedia sepenuhnya untuk menyertai sesi perbahasan titah diraja yang dijadual bermula esok. Rata-rata ahli parlimen juga menyifatkan titah yang di-Pertuan Agong syarat dengan peringatan dan nasihat untuk mereka. Peringatan tuanku bahawa keberadaan semua ahli-ahli parlimen, ahli dewan mesti sentiasa mengingatkan diri bahawa keutamaan kita adalah menjaga rakyat jelata yang terbanyak. Saya ingat itu peringatan yang pertama. Yang kedua, dia sebut bahawa dia minta supaya diketepikan sentimen politik, beri ruang kepada kerajaan perpaduan untuk merangka, menyusun dasar-dasar untuk menunaikan hasrat yang pertama, iaitu menjaga kebajikan rakyat. Jadi peri pentingnya ahli-ahli parlimen memahami bahawa tempoh untuk kita nantinya menentukan mandat itu adalah semasa pilihan raya. Tempoh sekarang adalah mengurus tadbir negara. Tuanku juga menyeru supaya semua pihak dalam politik negara kita, terutama yang di dalam Dewan Rakyat, sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang, perlu mencari jalan untuk bekerjasama dan memastikan kestabilan politik kita terjaga. Ini demi pembangunan negara yang lebih baik dan juga dapat mengembalikan keyakinan dunia luar kepada negara kita. Jadi keseluruhannya saya rasa titah ucapan yang di-Pertuan Agong menyeluruh dan tuanku ingin melihat negara kita bersatu padu, maju ke hadapan dan rakyat hidup dengan harmoni. Politik adalah merupakan satu kaedah untuk mencapai ke Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Tapi yang pentingnya ialah semua pihak harus bekerjasama, kurangkan politik, termasuklah kedudukan negeri-negeri dalam Persekutuan Malaysia ini yang perlu juga dihormati peranan mereka. Mereka juga mempunyai peranan dalam sebuah negara yang merdeka seperti Malaysia ini. Soal bagaimana di semua pihak, terutama sekali kerajaan dan juga wakil rakyat, tidak kira di pihak kerajaan atau pembangkang, meletakkan negara dan rakyat sebagai keutamaan. Dalam apa juga keputusan, apa juga tindakan yang hendak dilakukan. Sebab itu dalam keadaan negara menghadapi cabaran besar, baik dari segi ekonomi dan sebagainya, maka tentunya ia juga berkesan kepada rakyat soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Sebab itu dalam apa juga yang disebut oleh Wahdi Baginda dalam titah kali pertama di Dewan kali ini dengan begitu jelas menekankan soal dan kepentingan rakyat seperti itu. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian pula berpandangan titah yang di-Pertuan Agong komprehensif dan menyentuh segenap aspek politik, ekonomi dan sosial. Bagaimanapun demi kesejahteraan rakyat, kaedah genjatan politik perlu dilaksana agar perbincangan lebih menjurus kepada usaha menyelesaikan permasalahan rakyat. Ya, saya rasakan peringatan yang telah disampaikan di bawah titah diraja itu harus diambil iktibar dan juga iltizam oleh wakil rakyat, khususnya bila berdebat, berbahas, dijaga tata cara mereka menjadi wakil rakyat yang budiman, yang tinggi akal budinya, budi bicaranya, budi bahasanya, supaya mereka yang memerhati di luar akan menjadikan mereka sebagai contoh dan juga teladan. Dan juga isu rakyat itu diutamakan bukan soal politik ataupun soal kepentingan sendiri. Itu penting buat masa ini. Gencatan politik harus dilakukan supaya agenda politik dapat
dapat membawa kepada kestabilan agar ekonomi meningkat dan juga soal kesejahteraan rakyat dapat diutamakan. Beliau ditemui usai syarat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Malaysia kini berada di tempat pertama dalam skor ketekalan 5G global iaitu pada 97.29% menurut Ookla, satu daripada peneraju dunia dalam pemantauan rangkaian dan cerapan kesaling hubungan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengumumkan pencapaian Malaysia itu dalam majlis pembukaan Pavilion Malaysia di Mobile World Congress Barcelona 2024 MWC 2024. Menurut Fahmi, ia merupakan satu pencapaian penting yang mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai satu pemain terkemuka dalam lanskap digital global. Consistency score is an Ookla-specific methodology of measuring speeds, where it has to satisfy both criteria, download and upload, of 25 Mbps and 3 Mbps respectively. This does not only prove Malaysia's commitment to technological advancement, but also a reflection of the concerted efforts made by our telecommunications industry, regulatory bodies, and government agencies to build a robust and reliable 5G infrastructure. It's a moment of triumph that reaffirms Malaysia's position as a leading player in the global digital landscape. Dalam pada itu, satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani Huawei Malaysia hari ini dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menjalin kerjasama dalam pembangunan bakat industri komunikasi dan multimedia Malaysia. MOU ditandatangani Ketua Pegawai Operasi MCMC, Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus dan Naib Presiden Huawei Malaysia, Zack Chow di MWC Barcelona 2024. Ia disaksikan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dan Pengerusi MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fathiddin. Berkuat kuasa Jumaat ini, Pusat Ekonomi Digital akan dikenali sebagai Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI). Fahmi Fadzil berkata, seiring penjenamaan semula itu, peranan kesemua 911 NADI sedia ada akan diperluas. Dia bukan penukaran nama semata-mata ataupun penjenamaan. Kerana Perdana Menteri pada 29 November 2023 telah memberi amanah kepada MCMC, kepada saya untuk kita rangka semula dan tambah tugas. Kerana pada waktu itu ada penambahan allowance kepada para pengurus. Jadi kita ambil hasrat dan juga amanah Perdana Menteri yang telah diumumkan pada waktu itu. Kita selaraskan berdasarkan hasil kaji selidik yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 untuk kita pastikan manfaat daripada kehadiran PADI yang akan dinamakan semula sebagai NADI dapat dirasai bukan hanya oleh komuniti sekitar premis tersebut sahaja. Jadi kita nak kalau boleh beberapa kampung yang lain, beberapa kawasan yang lain, sekitar DUN, mereka juga mendapat manfaat. Sekurang-kurangnya 15 siri STEM Camp disasarkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk dianjurkan di sekolah terpilih seluruh negara sepanjang tahun ini. Menterinya Chang Lee Kang berkata, ia susulan cabaran yang dihadapi khususnya di peringkat sekolah untuk menarik minat pelajar terhadap pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. STEM Camp merupakan satu inisiatif di bawah program SciTech4U melalui aktiviti pembelajaran tidak formal di luar bilik darjah. Memang kita ada continuous effort lah, seperti Minggu Sains Negara, seperti Techlimpik yang dia sudah jadi flagship MOSTI, dan sebelum ni tahun lepas juga kita ada Innovaton. Kita harap kita boleh membangunkan satu ekosistem yang konstruktif lah, supaya lebih ramai pelajar dia akan jadi berminat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi.
Beliau melawat program rintis STEM Camp di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chenmo di Petaling Jaya. Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 yang dijadual berlangsung Khamis ini dirancang bagi memperluas agihan ekonomi. Ia termasuk mengembangkan lagi ekonomi Bumi Putra selaras kerangka ekonomi madani. Jelas Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia juga sejajar usaha kerajaan yang sentiasa meneliti idea untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Bumi Putra ketika cabaran kos sara hidup tinggi. Sebanyak 10 kluster meliputi 10 sektor akan diwujudkan dalam KEB 2024. Antaranya reformasi pendidikan dan modal insan, institusi pendidikan teknikal, pendidikan dan latihan vokasional, pilihan kerjaya utama dan pemantapan industri halal. Kongres 3 hari itu menyasarkan penyertaan 3,000 peserta termasuk wakil dari Dewan Perniagaan Melayu Kadazan, Dusun, Iban dan Dayak serta wakil masyarakat orang asli. Laporan Bank Dunia mengenai sektor pekerjaan tidak formal di Malaysia akan dikaji untuk dipertimbangkan dalam rangka Rancangan Malaysia ke-13 RMK ke-13. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi, Datuk Dr. Zunika Muhammad, ia termasuk risiko dalam pekerjaan, kadar pendapatan, akses kepada perkhidmatan kewangan dan cabaran dalam pembangunan kerjaya. Menurut beliau, cabaran dalam pekerjaan memerlukan strategi yang komprehensif untuk menangani isu berkaitan. The report emphasised that existing provision for the informally employed workers in the context of retirement savings and protection against health and injury risk still falls short of meeting their needs. The inability or unwillingness of workers towards making contributions in social insurances further stresses the disparity in social protection of former workers. Beliau berucap dalam majlis pelancaran laporan pekerjaan tidak formal di Malaysia, trend cabaran dan peluang untuk pembaharuan. Ikatan Koperasi Antarabangsa Asia dan Pasifik ICAAP bersetuju menjadikan gerakan koperasi sebagai platform pemudah cara dalam pengurusan import dan ekspor bekalan beras di peringkat serantau. Naib Presidennya, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah berkata, kesepakatan itu dicapai antara Malaysia, Thailand dan Filipina dalam mesyuarat jawatankuasa perdagangan dan perniagaan ICAAP yang berlangsung semalam. Beliau yang juga Presiden Angkasa menyatakan persetujuan itu wajar mendapat sokongan di peringkat antarabangsa. Ini memandangkan koperasi merupakan gerakan rakyat yang turut memperjuang kehendak masyarakat khususnya dalam isu keterjaminan makanan. Jelasnya usul itu akan dibentangkan dalam persidangan Menteri Koperasi Asia Pasifik ke-11 yang bakal berlangsung di Jordan pada 28 hingga 30 April ini.